tahun lepas, minggu lepasnya pelajaran. Cikgu tu lah. Cikgu nak present lah. Maka kamu tengok bahan yang cikgu share pada kamu. Ini soalan perisa percubaan. Soalan perisa percubaan. Memang sengaja cikgu tunjuk cawangan Pulau Pinang ni. Soalan perisa tahun 2021 ya. Kita akan bincangkan cara menjawab soalan. Sebab tu ada juga bahan-bahan sampingan lain lah cikgu akan beri kepada kamu. Okey, untuk bahagian ketah dua ni. Ketah dua ni nampak macam mudah tapi sebenarnya pelajar kadang-kadang tak boleh jawab dengan baik bahagian ketah dua. Jadi untuk maklumat kamu, ketah dua dia ada bahagian morfologi, sintaksis. Ini morfologi lah. Jadi bahagian morfologi ni dia macam-macam dia akan tanya. Contohnya kat sini kata adjektif, kemudian ada juga kata apa? Penapitan, kata juga kata kerja transitif, macam-macam. Jadi kamu kena faham semua bidang morfologi. Okey, yang pertama kamu tengok sini ialah dia suruh kamu nyatakan 4 kata adjektif. Kata adjektif maksudnya kata sifat kata sifat. Okey, jadi kat sini kamu tengok bahagian morfologi yang kata adjektif, kata sifat. Kata sifat ni banyak, kata sifat perasaan ada, kata sifat menunjukkan ukuran Okey. Jadi kata sifat ni banyak, bentuk lah, ukuran lah itu kata sifat Jadi kat sini cuba kamu lihat dia punya ni. Insiden yang menimpa 6 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia NGBPM membekas episod sedih. Tak ada orang ramai. Okey, kat sini apa yang kata sifat? Ialah sedih Sedih ialah kata sifat. Sedih ialah kata sifat Sedih itu apa? Sedih maksudnya pilu atau gundah gelana. Itu sedih lah Okey, kemudian kamu tengok lagi. Lebih memilukan apabila pahlawan masyarakat ini terkorban dalam misi Muni Maker untuk menyelamatkan masa lemas. Untuk maklumat umum, insiden lemas di arus deras terutamanya di kawasan empangan, buatan atau pintu air ialah kemalangan yang banyak mengagut nyawa di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh kawasan yang kelihatan tenang dan tidak bahaya ini memiliki putaran air atau hidrolik yang amat berkuasa dan mampu merangkap perenang yang handal sekalipun. Okey, kat sini ada 8 markah. Okey, jadi cuba kamu nyatakan selain pada itu apa lagi kata lain? Mana kata sifat? Apa tadi apa? Apa dia? Cikgu rasa soalannya cikgu dah share pada kamu kan? Okey, dah share dah tadi petang tadi. Kamu dah dapat dia punya soalan dia. Kan? Apa lagi? Kat sini apa lagi? Mana kata sifat lagi? Apabila pahlawan ini terkorban dalam misi Muni. Ada Muni. Muni kata sifat kan? Apa maksud Muni? Muni maksudnya suci. Atau pembersih lah. Cita-cita. Jadi itu maksud Muni lah. Mereka untuk menyelamatkan masa lemas. Untuk maklumat umum, insiden lemas di arus deras. Deras ni berkata sifat. Menunjukkan apa? Dia menunjukkan lajulah, cepat. Ini kata sifat kan? Kata sifat bertentangan dengan deras. Kalau bertentangan berlawanan ialah lambat. Ini deras. Terutamanya di kawasan empangan, buatan atau pintu air ialah kemalangan yang banyak mengagut nyawa. Banyak mengagut nyawa di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh kawasan kelihatan tenang dan tidak berbahaya ini memiliki putaran air atau hidrolik yang amat berkuasa dan mampu merangkap perenang yang handal sekalipun. Di mana kata sifat? Handal. Handal maksudnya apa? Handal maksudnya yang apa? Yang cepat. Okey. Yang cekap. Itu kata sifat lah. Kata sifat Okey, lepas tu kamu kena bina ayat. Bila kamu bina ayat, bina ayat mesti ada subjek. Contohnya, lelaki yang handal itu telah berjaya. Telah berjaya apa? Telah berjaya menggundul pingat emas dalam larian. Dalam acara larian contohnya lah. Lelaki yang
Yang cepat tu lah. Yang pandai, yang bijak. Ni handal lah kan. Okey. Kemudian yang seterusnya, contohnya, mana lagi? Contohnya sedih. Kata sifat sedih. Macam mana nak bina ayat kata sifat sedih? Mana budak ni cikgu secara random siapa Adriana. Cuba bina ayat dengan kata sedih. Dengan perkataan sedih apa? Sedih macam ni? Ambil ada punya kata nama. Okey, Ali berasa sedih, sambung. Cuba, siapa nak cuba? Wasni, cuba bina perkataan sedih. Okey, Ali berasa sedih kenapa? Cuba sambung. Sedih kenapa? Ya? Ali berasa sedih kerana ibunya apa? Ali berasa sedih kerana ibunya apa? Ditimpa kemalangan jalan raya. Ibunya ditimpa kemalangan jalan raya. Okey? Jadi sedih. Jadi bila kamu bina dengan perkataan sedih, jangan tambah imbuhan. Ya? Kemudian ada pelajar, dia tanya cikgu, okey, boleh tak saya bina ayat dengan menggunakan kata penguat? Kata penguat atau dengan menggunakan boleh kata penguat kata penguat boleh juga ya. Amat sedih boleh juga menggunakan kata penguat hadapan atau kata penguat belakang boleh sedih sungguh boleh kata, tak ada masalah atau letak peringkat kata pun boleh juga. Kau sedih kau sedih ke? Kata Ali kepada rakannya. Maksudnya kata peringkat kata boleh juga okey. Ataupun dalam bentuk ayat tanya. Mengapakah kau begitu sedih sekali? Mengapakah kau begitu sedih sekali? Tanya Ali. Ayat tanya. Boleh, tak ada masalah. Jadi maksudnya bila kamu bina ayat tak semestinya dalam bentuk ayat penyata. Dalam bentuk ayat tanya pun boleh. Dalam bentuk peringkat kata boleh. Mungkin kat sekolah kamu, cikgu kamu dia tak dedahkan kamu. Jadi malam ni cikgu nak bagi tahu kamu. Bila kamu bina ayat, kamu boleh jadikan sebagai ayat tanya. Boleh. Ayat langan boleh. Janganlah kau, usahlah kau sedih. Janganlah kau sedih. Maksudnya Datuk melarang cucunya sedih kerana apa? Ibunya ditimpa kemalangan ayat larangan. Janganlah kau sedih. Apabila ibu kamu ditimpa kemalangan, ujar Datuk kepada cucunya. Itu ayat larangan faham ke budak ni? Cukup cakap seorang je. Faham ke tak faham ni? Faham. Bagus ya. Jadi malam ni cikgu nak bagi tahu kamu. Bila kamu bina ayat, tak mestinya dia bentuk ayat penyata. Boleh kamu bina ayat dalam bentuk ayat tanya pun boleh. Kalau kata kat sekolah, cikgu kamu marah kamu, cakap, cikgu Mazlan kata boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin cikgu kamu agaknya dia boleh sebenarnya, tak ada masalah. Mungkin kadang-kadang dia terkejut kan. Kejutan. Biasalah kan. Kalau cikgu yang berpengalaman tak ada masalah. Okey, jadi tak ada masalah kat situ. Okey, cikgu cepat kasih mana tadi Ini pula. Okey, tengok yang bawah pula ni subjek dengan predikat. Okey, macam mana nak cari tips tips subjek dan predikat. Okey, untuk mencari subjek dan predikat, yang pertama sekali cikgu nak beritahu kamu subjek dan predikat. Subjek maksudnya ayat biasa. Ayat biasa dia ada dia ada kata nama dia dapat, kemudian belakang tu ialah keterangan lah. Okey, itu subjek. Contohnya, meja itu besar sekali. Meja itu subjek, besar sekali predikat. Contoh macam tu dia ada kata ganti nama, kata ganti nama tunjuk. Contohnya itu. Itu kata ganti nama tunjuk okey. Contoh yang kat sini yang bergaris tu kan. Okey. Setiap butir permata itu mempunyai nilai estetikanya yang dapat dilihat daripada rupa bentuknya yang indah dan menawan. Okey, mana subjek? Mana subjek?
Ya. Subjek apa? Apa subjek dia? Subjek ialah setiap butir pemati itu ni subjek. Belakangnya predikat ya. Boleh ya? Okey, tengok yang kedua pula. Siapa nak cuba jawab? Kedai emas dan permata menjadi kunjungan wajib bagi mereka yang suka akan perhiasan mewah dan beraneka corak. Okey. Mana subjek? Kedai emas dan permata. Kedai emas dan permata ya. Inilah subjek. Belakang ialah predikat ya. Maksudnya pasal nama lah, kedai emas ni, permata ni pasal nama belakang ni menjadi kunjungan pasal kerja. Okey, pasal nama dia kat sekolah kadang-kadang cikgu kata pola ayat ada berapa? Okey, cikgu tanya kamu, pola ayat ada 4. FN pasal nama campur pasal nama, campur pasal kerja. Pasal nama campur pasal sendi, pasal nama pasal edik. Daripada pasal nama itu kamu boleh kenal pasti subjek dan predikat. Ini cikgu ajar kat sekolah lah. Bila cikgu ajar tata bahasa, cikgu beritahu pelajar kalau nak cari subjek dan predikat, tengok pada pola-pola ayat itu pasal nama ya. Jadi subjek terdiri daripada pasal nama ya. Okey ya. Kemudian kamu tengok pula ayat yang ketiga pula ya. Tidak dapat disahkan lagi emas perhiasan yang dibeli oleh wanita atau siapa jua merupakan aset terpenting dan pelaburan pada masa hadapan. Mana subjek? Subjek apa? Nama. Nampak emas perhiasan yang dibeli oleh wanita atau sesiapa jua. Ini subjek. Belakang predikat ya. Ini betul ayat pasif kan. Dia beli oleh wanita sesiapa jua merupakan aset terpenting dan pelaburan pada masa hadapan. Ini ialah predikat. Nampak tak? Ya. Jadi kamu tengok dekat sini mana subjek, iaitu pasal nama lepas tu pasal nama, pasal kerja, pasal nama, pasal sendi, pasal nama, pasal adjektif itulah dia. Jadi kamu kena tengok kat sini. Inilah subjek kenapa emas perhiasan dibeli oleh wanita atau siapa jua. Merupakan ialah predikat ya. Okey, tengok ni pula soalan nombor 3 pula. Okey, soalan nombor 3 ni apa? Okey, soalan nombor 3 ni ialah bahagian penyuntingan. Jadi bahagian penyuntingan maksudnya kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan. Ejaan, tengok ejaan. Ada salah tak ejaan? Kamu baca patah demi patah, tengok ada tak kesalahan ejaan. Yang kedua, cari pula kesalahan imbuhan. Saya sebut katanya kalau imbuhan tu nampak macam pelik sikit perkataan tersebut, mungkin kesalahan imbuhan. Sama ada imbuhan tu di awalan ke, pada awalan, pada akhir ke, apitan. Tengok imbuhan Contoh kalau kata kerja, nampak kat sini kesibukan. Kesibukan ni kata sifat kan. Jadi satu K Tapi kalau menunjukkan double K. Beza kan? Ini kesalahan ejaan kesalahan ejaan Okey, yang lain cuba kamu cari jawapan. Mana lagi? Kesibukan ibu bapa di dapur untuk menyiapkan juadah kenduri. Ibu memasak pelbagai kuih-muih untuk tetamu yang akan hadir pada malam ini. Ibu juga menyediakan masakan ayam kari dan ikan siakap 3 rasa. Abang turut bantu ibu memasak. Antara juadah yang abang masak ialah sotong goreng. Titik. Kenduri pada malam ini merupakan kenduri kesyukuran kerana kakak terdapat keputusan cemerlang dalam SPM. Okey, cikgu beritahu, kamu bagi jawapan. Boleh tak? Boleh Okey, mana yang salah? Ni kuih muih. Kenapa salah kuih muih? Kena ada yang sempang. Sempang. Okey Okey, apa lagi yang salah? Mana yang salah ni ayam kari. Salah. Sepatutnya apa? Masakan kari ayam. Kari ayam hubung DM diterangkan menerangkan kari ayam bukan ayam, takkan ayam kari pula, kari ayam lah kan. Okey, lagi apa salah? Mana salah? Tengok. Abang tu bantu ibu memasak Kemudian apa lagi?
Anti juada yang abang masak ialah sotong. Apa dia? Anti juada yang abang masak. Abang masak ada salah. Seperti apa? Anti juada yang basic. Yang apa? Yang dimasak. Yang dimasak, abang kata ganti nama di ketiga ya. Yang dimasak oleh anti juada yang dimasak oleh apa? Dimasak oleh abang. Mana ada abang masak Anti juada yang dimasak oleh abang. Ya, jadi kamu bila tengok kesalahan, ya, ini kesalahan tata bahasa tau. Ayat pasif ya. Bukan abang masak, ya dimasak oleh abang. Okey, bila kamu nak guna macam ni. Anti juada yang saya masak, boleh. Anti juada yang kami masak, boleh. Kata ganti nama di utama, ya, saya, aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Tak boleh ada di dengan oleh. Tapi kalau kamu nampak kata ganti nama di yang ketiga, abang ke, nenek ke, kakak ke, ya, okey. Dia mesti ada di dengan oleh. Dia ke, dia anti juada yang dimasak oleh nenek, anti juada yang dimasak oleh kakak, anti juada yang dimasak oleh ibu. Mesti ada di dengan oleh, faham ya? Tapi kalau kata ganti nama di utama, anti juada yang saya masak, anti juada yang kami masak, anti juada yang kau masak, anti juada yang apa kita masak, boleh ya. Itu sebab kamu kena mahir hukum tata bahasa, tengok ada tak penggunaan kata ganti nama di yang ketiga. Ya, hati-hati sikit ya. Okey, lagi apa lagi? Yang dimasak oleh abang ialah sotong sotong goreng okey. Kenduri pada amalan ini merupakan kenduri kesyukuran. Kenduri kesyukuran kerana kakak telah dapat keputusan, dapat salah. Sepatutnya apa? Timbuhan apa? Telah mendapat ya. Okey, ini cemerlang. Macam mana isi cemerlang ni? C-E-M-E apa dia? Cemerlang. C-E-M-E-R L-A-N-G. Ejaan ni kesalahan ejaan ya. Okey, jadi untuk bahagian ni kalau kamu betul 3 jadilah Nak betul 6 memang susah jadi 3 okey lah. Jangan salah semua Yang pertama kamu tengok kesalahan ejaan dulu. Dapat kesalahan ejaan dia salah ejaan Tengok ada jaga saja. Ni pun salah ejaan. Dia dah dapat 2 kan. Yang lain tu ni ada lagi kan. Salah dapat 3 jadilah. Dah dapat 6 tu kadang-kadang boleh dapat kalau kamu buat berulang-ulang kali boleh dapat. Sebab untuk akan morfologi ni sebenarnya kamu kena kena banyak buat latih tubi. Itu sebenarnya rahsia untuk cemerlang. Pelajar yang banyak buat latih tubi dia cemerlang. Macam malam ni kan. Cikgu ambil soalan perpisahan SPM kan. 2021 Okey, tengok petikan kedua. Petikan kedua ni ada 5 markah. Maksudnya 5 kesalahan kan. Cuba kamu fikirkan jawapan, cikgu baca dulu. Kehadiran Menteri Pendidikan Malaysia ke Sekolah Menengah Sains Kepala Batas di Pembinaan disambut dengan paling meriah sekali oleh warga sekolah. Semasa bertitah, beliau menasihatkan. Ni salah juga. Masa bertitah beliau menasihatkan murid-murid agar cermat memanfaatkan segala kemudahan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan bagi meningkatkan prestasi mereka. Mereka diseru agar terus gigih menuntut ilmu demi untuk memenuhi aspirasi negara. Okey, apa yang salah? Yang pertama salah ialah ni. Nampak? Kata penguat. Boleh tak paling meriah sekali? Bila dia paling, boleh letak sekali. Ini kesalahan kesalahan tata bahasa paling. Boleh tak cikgu letak terpaling meriah? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Paling meriah sekali tak boleh. Kalau cikgu letak terpaling meriah boleh tak? Boleh tak? Senyap aja. Boleh ke tak boleh? Tak. Tak boleh. Tidak boleh sama sekali sebab menunjukkan paling, kata paling-paling. Nampak? Dia paling meriah atau meriah sekali Itu kesalahan yang pertama Tata bahasa. Semasa bertitah. Boleh tak kita guna bertitah untuk menteri ni? Bertitah ni bahasa istana untuk siapa? Untuk raja kan? Mana boleh menteri pendidikan? Apa kena mengena menteri dengan titah? Dia semasa apa? Bertitah tukar pada apa?
Bertitar ke apa? Bertitar maksudnya berucap. Bertitar. Semasa berucap bukan bertitar. Okey, beliau menasihatkan murid-murid. Okey, salah ialah menasihatkan. Katanya apa? Menasihati. Ya, kenapa kamu letak menasihati? Kenapa? Dengan i objek bernyawa. Jadi menasihati ingat ni dia punya hukum tata bahasa. Bila kamu letak imbuhan dengan i mesti objek bernyawa. Menasihati murid-murid bukan menasihatkan murid, salah Okey. Kemudian apa yang salah lagi? Agar cermat memanfaatkan segala kemudahan. Okey, yang salah ialah cermat. Kesal istilah. Sepertinya apa? Jangan cermat memanfaatkan. Istilah apa yang sesuai? Memanfaatkan segala kemudahan. Agar apa? Agar bijak. Agar bijak memanfaatkan segala kemudahan. Jadi cermat. Kata cermat digunakan untuk apa? Saya begitu cermat. Saya begitu cermat. Apa? Memilih kejaya. Begitu cermat memilih kejaya. Maksud dia berhati-hati Dia ada banyak maksud Jadi kat sini tak sesuai agar bijak. Memanfaatkan segala kemudahan pendidikan yang disediakan oleh kerajaan bagi meningkatkan prestasi mereka Okey, kemudian baca lagi. Mereka diseru. Kenapa salah diseru ni? Kenapa salah? Siapa nak jawab? Kenapa salah ni? Cikgu tunjuk dia punya kesalahan. Cikgu nak tanya kamu. Kenapa salah? Siapa nak jawab? Kenapa salah? Diseru ialah kata apa? Ni ialah kata kerja. Jadi kena rapat. Kena rapat. Kena jaga tak boleh Kalau menurut arah di sana, di sini, itu kena jaga lah. Tapi kalau kita kerja kena rapat diseru. Boleh Agar terus gigih menuntut ilmu demi untuk memenuhi aspirasi negara. Yang kelima salah ialah demi dengan untuk. Kenapa salah demi dengan untuk? Kenapa salah? Siapa nak jawab? Kenapa salah demi untuk? Mana budak senyap ni? Mana adik dia ni? Kenapa salah demi dengan untuk? Adam ada? Adam. Okey Adam. Kenapa salah demi dengan untuk Adam? Mira, kenapa salah demi dengan untuk? Demi untuk salah. Kenapa salah? Siapa boleh kata? Sebab demi dengan untuk ialah kata sendi. Kata sendi tak boleh dirapatkan. Bersama-sama tak boleh. Dia mesti dipisahkan. Di mana pilih salah satu. Demi tanah air. Demi negara. Demi bangsa. Demi ibu pertiwi. Demi untuk ibu pertiwi. Salah. Demi ibu. Saya sanggup belajar bersungguh-sungguh. Betul. Tapi kalau kamu demi untuk ibu. Saya sanggup belajar bersungguh-sungguh. Salah. Itu kesalahan tata bahasa Jadi kamu kena ingat Jadi jangan guna kata sini bersama-sama satu kesalahan Sama lagi. Okey, tengok bawah ini. Ini petikan bahasa Melayu klasik. Jadi untuk bahasa Melayu klasik ni budak-budak selalu macam kat sekolah pun sekarang ni sibuk dengan gempur kat sekolah cikgu Jadi cikgu masuklah kelas pandai, ada masa cikgu masuk kelas tengah, ada masuk cikgu masuk kelas hujung kan. Jadi untuk yang bahasa Melayu klasik ni maksudnya tukar bahasa klasik kepada bahasa moden. Yang pertama sekali ialah kamu kena ingat pemirsa dia tengok dia punya impression kamu. Dia tengok sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senang katakan kalau kamu dalam peringkat 1, 2 maksudnya isi tak lengkap ayat tidak dramatis itu 1, 2 Tapi kalau kamu masuk dalam peringkat 3 dan 4 isi lengkap tapi ayat kurang dramatis. Kalau kamu masuk dalam golongan 5, 6 maksudnya isi lengkap, lepas tu mengikut urutan, lepas tu ayat dramatis. Maksudnya urutan daripada awal sampai habis ikut urutan. Ayat-ayat mesti ayat dramatis jangan pula ayat tu tergantung Yang pertama sekali baca fahamkan dulu.
Jadi kat sekolah, cikgu ada budak lah. Budak cikgu selalu begitu pelajar. Pertama sekali kalau cikgu ajar bahagian ni, cikgu tanya budak-budak. Pernah tak kamu baca ni burung terbang di British Garden? Sebab soalan bahagian ni sebenarnya dipetik daripada posa klasik sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5. Posa klasik tingkatan 4 yang akan belajar sekarang ialah kepimpinan melalui teladan. Mungkin cikgu sekolah kamu mungkin tak baca langsung, ataupun dia tak suruh buka ulasan. Jadi kat situ ada sikit kekurangan dia. Ya. Tapi kalau kamu ada buku ulasan, dia ada urutan cerita, ya, dia bahagian permulaan, perkembangan, ya, bahagian konflik, bahagian klimax, bahagian peleraian. Itu buku ulasan. Cikgu memang kalau mengajar tu memang cikgu akan bawa buku ulasan. Okey. Kalau kelas ada 30, cikgu buat 15 lah. Jadi buku tu cikgu bagi agak-agakkan kongsi. Lepas habis kelas cikgu kutip balik. Sebab budak memang tak beli buku. Sekolah cikgu bersama, budak tak beli buku. Jadi terpaksalah cikgu guna buku panitia. Cikgu agih kepada budak secara berpasangan. Ya. Bacalah. Ya. Jadi burung terbang di Pinggir Lada ni dan telah sudah lepas iddah, maka Sinar Hari Raja ni Bendera Tua ni pun bernikah dengan Tungguru. Jadi mengisahkan bagaimana Sinar Hari Raja Bendera Tua ni dia kematian isteri. Jadi dia teringin sangat pemasui sultan bernama Tungguru. Tungguru ni sebenarnya kakak kepada Tun Perak, ya. Jadi bila Sinar Hari Raja ni diminta oleh sultan masa tu, dia kata kamu pilihlah mana-mana anak dara yang tercantik. Sinar Hari Raja Bendera Tua ni yang usianya agak 80 tahun, dia tak nak dia tu. Dia tak nak. Jadi masa tu berlaku pergolakan antara orang Melayu, pembesar Melayu dengan pembesar Jawa. Jadi pembesar Melayu ni diketuai oleh Tun Perak. Jadi pembesar Kelang ni bawa balik ke Melaka Kemudian yang pembesar Jawa ni diketuai oleh Sinar Hari Raja. Jadi masing-masing orang kata buat masa muka. Jadi pada masa tersebut Siam nak serang Melaka. Dia siap-siap nak serang Melaka. Jadi Sultan Melaka ketika itu begitu risaulah. Sebab bila pembesar bermasam muka, negara tak aman dan kemungkinan Melaka akan tewas di tangan Siam. Jadi demi negara, demi tanah air, jadi oleh sebab Sri Naradi-Raja ni sangat berkenan dengan Tungguru. Jadi Sultan Melaka yang sayang ke rakyat dia cakap dengan isteri Tungguru, wahai adinda, dia kata better terpaksalah menceraikan Kak Adinda demi negara. Jadi malam tu menangis-nangis Tungguru, menangis-nangis. Tapi disebabkan dia rakyat, dia terpaksalah dia menuruti kehendak raja. Jadi bila cerai, kahwinlah Sinar Hari Raja, senyumlah Sinar Hari Raja. Dapat kahwin dengan Tungguru, walaupun Tungguru mata dia juling. Tungguru ni mata juling ya. Tahu tak mata juling? Maksudnya dia punya mata tu dia tak tengah-tengah tau. Dia masuk kiri kanan. Tapi Sinar Hari Raja minat dekat Tungguru. Dia kata Tungguru cantik bagi dia lah walaupun mata juling. Jadi apabila dah berkahwin, maka menjadi muafakat lah. Yalah ipar kan dah kahwin kan. Jadi macam saudara kan. Dah kahwin ya. Jadi muafakat lah Sinar Hari Raja yang Bendera Tua ni dengan Paduka Raja Tun Perak ya. Menjadi berkasih-kasihan seperti saudara sejalan jadi. Maka sembahlah Sinar Hari Raja. Dia sembah dia cakap jadi wahai Sultan pasal-pasal. Dia kata baiklah Paduka Raja ni jadilah bendara. Jadi ambillah jawatan bendara, aku tak nak lah. Aku tak nak jawatan ni. Bagilah. Dekat apa? Dekat Tun Perak. Sebab apa? Sebab bagi dia jawatan tak penting lah sekarang ni. Sebab dah dapat Tungguru. Itulah cerita. Dia macam kelakar cerita dia. Dia cerita kat budak-budak sekolah, budak-budak kelak-kelak dia. Sonok dia dengar cerita cerita ni. Ni kisah benar bukan kisah tahayul. Kisah benar ya. Okey, jadi macam mana kamu nak jawab? Yang nak jawab, kamu kena faham jalan cerita kan? Ya. Jadi bila jawab, maksudnya kat sini dan telah sudah habis dah. Maksudnya sesudah. Baca sesudah, setelah habis tempoh edah. Okey. Sinar Hari Raja bernikah dengan Tungguru. Sinar Hari Raja bernikah. Jadi perkataan maka ni kamu buang. Bernikah dengan Tungguru. Jadi nampak perkataan maka, buanglah perkataan maka ya. Okey, kamu buang ya. Bila tak kudu, kenapa jadi? Dan Paduka Raja bermuafakat
dan bertambah erat seperti saudara sendiri. Ataupun setelah sudah lepas iddah, si dan raja pun bernikah dengan terkudu dan mereka pun menjadi muafakat seperti saudara. Boleh juga, tak ada masalah. Lalu si dan raja berkata kepada Sultan Muzaffar Shah, apa dia kata? Dekat sini nampak kan? Tuanku, baiklah paduka raja dijadikan bendahara kerana ia sedia anak bendahara. Lalu apa dia kata? Tuanku, lebih baik jadikan paduka raja sebagai bendahara kerana dia merupakan anak bendahara. Sebab apa? Sebab dia anggap macam anak. Sebab apa? Sebab dia kahwin dengan kakak dia. Macam itulah umpama dia kan. Macam macam dah saudara kan. Okey, kalau kamu dapat jawab sikit-sikit, dapatlah at least. Kalau betul-betul perfect, dapat 6. Kalau kurang sikit-sikit, dapat 4. 4 pun okey. Jangan tak dapat markah. Okey, tengok balik ini pula. Ini bahagian peribahasa. Jadi bahagian peribahasa ni, memang cikgu pun tak menaruh harapan tinggilah kepada pelajar untuk dapat betul bahagian peribahasa ni sebab soalannya berbeza sama sekali Berbeza sama sekali. Sebab kalau kamu tengok yang cikgu tunjuk pada kamu ni, kita ni kan, bahagian bahagian peribahasa, mana bahagian peribahasa, petikan, ada tak peribahasa kat sini Okey. Kita morfologi, penyitingan, novel. Dia tengok dekat sini ada tak? Dia kalau ada lah Oh tak ada lah. Tak apa nanti kita tengok lain Kita sama tadi. Okey, kat sini dia kata bukit baca petikan di bawah negeri kena pasti dah senaraikan 2 peribahasa. Okey. Benar? Beri peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud. Ini yang soalan yang sangat susah. Itu sebab bahagian peribahasa ni soalan ni pelbagai. Cara kata beri peribahasa lain yang sama. Itu yang susah. Tapi kalau yang nyatakan maksud boleh jawab. Kat sini ulat sama bukit sama didaki, lurah sama dituni. Itu pertama lah. Itulah menjadi pegangan kami dalam ekspedisi ini. Apakah daya malang tidak berbau. Itu peribahasa kedua kan. Ketua kumpulan yang terpaksa menghentikan pendakian telah menyebabkan kami seperti anak ayam kehilangan ibu. Kat sini ada 3 Ada 3 peribahasa. Jadi kamu kena nyatakan 2. 2 peribahasa yang sama maksud. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Sama dengan peribahasa lain apa? Contohnya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Boleh Ataupun mufakat, berkat. Boleh. Maksud sama-sama menjalankan tugas. Contoh tugas. Sama ada tugas berat atau tugas ringan. Itu maksudlah sama-sama. Yang kedua, malang tidak berbau. Malang tidak bau. Sama dengan sudah jatuh ditimpa tangga. Contoh macam ni kan. Contohnya Ali baru keluar dari hospital. Dan dia begitu sedih dan malam tidak bau. Dia tiba-tiba dilanggar kereta semasa melintas jalan. Baru keluar hospital, tiba-tiba dia langgar lagi kereta. Maksudnya masa dah keluar hospital dia happy kan. Tiba kena langgar lagi. Itu malam tidak bau, jatuh di tangga. Contohnya kan. Ataupun contohnya Ali baru kematian isterinya. Dan dia terdengar berita pula ibunya pula meninggal dunia. Malang lagi berita tu. Maksudnya malang bertipu-tipu. Itu maksudnya lah. Okey. Benda yang ketiga, anak ayam kehilangan itu. Pernah tengok anak ayam tak? Mungkin kat kawasan taman tak ada ayam biasanya kat kampung kan. Okey, anak ayam kehilangan. Maksud tak hilang tempat bergantung lah. Kan? Hilang tak hilang.
anak ayam, kalau tak ada ibu apa ya? Ayam tu matilah kan. Dia tak ada tempat nak cek makan ni. Ayam, ibu dah tak ada tu mana. Maksudnya, cutilah ayam putus saling ya. Jadi kalau katakan kamu nak bina ayat, okey. Nasib remaja itu bagai layang putus tali setelah kedua ibu bapanya meninggal dunia, maksudnya tak ada tempat nak dituju kan. Dia tak pasalah mengemis, minta belas kasih sayang daripada orang lain ya. Contohlah ya, macam kamu tu, kamu ada mak, ada ayah, ada kakak kan, bolehlah kamu minta bantuan ya. Tapi bayangkan macam kat sekolah cikgu ada kalangan budak anak yatim tau, mak tak ada. Ada juga anak yatim piatu, mak tak ada, bapak tak ada. Ni sekolah cikgu anak yatim piatu, mak tak ada, ayah pun tak ada. Jadi siapa jaga? Nenek jaga dia. Jadi pergi sekolah, dia minta kasih sayang orang lain. Dia panggil cikgu masa ayah. Yelah, ayah macam tak nak. Sebab cikgu kesian ke budak tu kan. Lalu panggil ayah cakap okeylah anak. Macam itulah. Contohnya jadi cikgu-cikgu ni biasa lelaki ni biasanya umpama ayah lah. Bagi budak-budak. Kalau yang cikgu perempuan umpama mak. Itu sebab kalau kamu kat sekolah, kamu ada masalah kan. Kurang kasih sayang. Tak apa minta kasih sayang dengan orang lain cara lembut. Cikgu kamu akan bagi perhatian pada kamu kalau kamu belajar bersungguh. Tapi kalau kamu malah bersungguh, cikgu akan kecewa ya. Jadi sebagai anak kita kena membahagikan kedua ibu bapa kita ya dengan belajar dengan baiklah. Itu tanggungjawab seorang anak. Anak ni berat tau. Ayah dah bagi peluang belajar betul-betul Okey, satu lagi. Okey, soalan bahagian pemahaman Soalan bahagian pemahaman, cikgu nak bagi teknik menjawab bagaimana. Nampak tulis, masa dia cadangkan 60 minit ni. Tengok kendak soalan Akan ni. Kat sini berapa? Dia kata sini. Nampak? Dia ada masa dia cadangkan. Masa dia cadangkan 45 minit. Masa 45 minit ni, bahagian morfologi, bahagian sintaksis, bahagian penyuntingan, dan bahasa Melayu standard, iaitu 45 minit. Kalau kamu jawab lebih 45 minit, maksudnya kamu tak cukup masa lah. Jadi pastikan soalan 1 hingga 4, 45 minit, not more. Jangan lebih 45 minit. Bagi budak yang bijak, buat latih to be, dalam masa 15 minit, 2 minit, cikgu masa dah siap. Sebab dia buat latih to be, dia tahu hukum, dia buat. Cepat dia siap. Tapi bagi budak yang kurang, kurang buat latihan, dia tak tahu hukum, dalam masa 45 minit tak selesai. Dia tanya, dah siap lah. Cikgu jawapan tak tahu cikgu. Saya tak pastilah. Jawab pun saya tak pastilah. Jawab pun tak habis. Itu sebab kat sini kamu kena belajar buat latih to be. Jadi dengan Cikgu Mazlan, kita belajar bersama buat latih to be. Terutama teknik-teknik menjawab soalan Okey, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak? Ada Deputi Nur Balkis. Ada pertanyaan? Ada tak? Tak ada Muaz Sakuan? Mana Muaz Sakuan? Dah hilang dah. Tak ada sambung Okey, cikgu sambung lagi. Jadi cikgu minta pelajar-pelajar fokus sebab kamu jumpa cikgu pun seminggu sekali sahaja Okey, lepas ni cikgu nak masuk sikit bahagian bahagian lain Okey. Ini ialah soalan pemahaman 35 markah. Masa dia cadangkan 1 jam. Kenapa masa dia cadangkan 1 jam? Mungkin kat sekolah, mungkin kamu kadang heran kenapa bahagian ni 60 minit? Yang tadi tu 45 minit. Kenapa sejam kat sini? Sebab sejam, sebab apa? Sebab yang pertama sekali, kamu kena baca bahan 1, bahan 2. Soalan nombor 6. Dah habis baca, dah siap semua, ada 4 soalan. 1, 2, 3, 4 soalan kebat kan. Kita tengok pula, ni petikan sastra Jadi petikan umum, ni petikan puisi, petikan sastra kan. Baca bahan 1, soalan 7, baca bahan 2, kan, cerpen. 1, 2, 3, 4, ada 4 soalan ni. Kan. Benar? 6, 7, soalan 8. 8 ni apa? Novel. Novel ni atas dapat macam senang, tapi kena baca faham. Soalan nombor 2 pula. Kena baca kan. 6, 7, 8. Sejam Sejam.
Maksudnya 3 soalan ni dalam masa 1 jam. Itu yang sepatutnya cikgu kamu bagi tahu. Cikgu pun tak pasti cikgu kamu ada cakap atau tak. Ya, kadang-kadang cikgu kamu tak cakap ya. Jadi kat sini, dalam masa 1 jam, kamu kena jawab 3 soalan. Okey, kenapa masa panjang sangat? Sebab soalan 3 dan soalan 4 ni soalan kebat. Soalan 1, 2 ni berdasarkan petikat. Kena baca. Bahan 1 baca, bahan 2 baca. Jadi sebaik-baiknya, bila kamu nak jawab soalan ni, yang pertama sekali, cikgu cadangkan, kamu baca soalan dulu. Baca soalan dulu. Baca soalan. Nombor 1 dia kata apa? Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nombor 1 lah. Berdasarkan bahan 2, bila masuk angka kata berjaya mengawal. Soalan 2, merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan perbezaan tahap kesihatan rakyat. Gaislah. Gaiskan. Tahap kesihatan rakyat Malaysia dahulu dengan sekarang. Ni dulu kan. Lepas dah baca soalan, barulah kamu tengok ni. Tengok pada ni. Lepas tu kamu baca, carilah jawapan dia. Okey ya, kena baca, jangan tak baca. Kalau kamu tak baca, memang tak boleh jawab. Ada pelajar soalan nombor 6, nombor 7 dia tak jawab. Nombor 8 dia jawab, 6, 7 jawab. Cikgu tanya pelajar, kenapa soalan nombor 6, 7 tak jawab? Cikgu, saya nak jawab macam mana cikgu? Masa buat tak cukup. Masa cukup, dia malas nak baca. Memang tak pandang fikir baru. Dia malas. Kalau budak-budak yang baca lambat lagi malas. Memang tidak. Banyak orang kan? Jadi bagi pelajar-pelajar yang rasanya baca sangat lambat, cadangan cikgu, cadangan cikgu, soalan nombor 2 ditinggalkan. Jawab soalan nombor 1, nombor 3, nombor 4. Nombor 2 ni last. Dia faham ke tak faham ni? Faham tak? Faham. Tak faham? Macam ni. Faham. 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 Saya dengar tadi tak faham. Okey, jadi cikgu cadangkan jawab soalan nombor 1, nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 2 ni last. Nombor 2 ni bila ada masa, jawab. Tak ada masa, tinggalkan 3 markah. Lantaklah. Tapi kalau jawab lagi baru sebab dah ada jawapan. Jawapan ada kat sini tau. Jawapan dah ada kat sini. Cek perbezaan. Tapi kena pantailah baca ya. Pantai baca 3 markah ni. Walaupun nampak macam tak banyak, bagi cikgu banyak. Tapi jangan baca dulu Bila kamu baca habis. Sebab situ tengok ada budak jawab soalan nombor 1 dengan nombor 2. Dia buang sampai 40 minit tau. Cari tak jumpa. Habis. Dia leka lama mengantuk, menguap. Habis terbapa sejam. Bahaya dia memangkap calon. Jadi baiklah kamu jawab soalan nombor 1. Berjaya mengawal. Apa maksud berjaya mengawal? Cari dia jawapan berjaya apa dia? Mengawal apa dia? Lepas tu, nombor 3, pandang-pandang anda, apakah langkah boleh ambil oleh suami keluarga dalam usaha menjaga kesihatan? Kan senang soalan kehebat ni. Apa dia? Apa hendak apa? Memantau ke? Membawa anak-anaknya ke? Menjakukan aktiviti senaman ke? Menjaga pemakanan seimbang ke? Betul tak? Dapat perawatan kesihatan ke? Kan senang kan? Senang ke tak senang ni? Senang kan? Senang, tak susah senang. Kalau 3 markah berapa isi? 3. 2 lah. 3 markah 2 isi Buat apa pada pendapat saya. Langkah yang boleh diambil oleh seluruh keluarga dalam usaha menjaga kesihatan ialah atau termasuklah apa isi dia? Membawa anak mendapatkan rawatan di hospital. Apa lagi? Selain itu menjaga atau memberikan pemakanan seimbang. Dapat 3 markah. Cikgu, 3 markah 2 isi. 2 Boleh? isi sahaja. Kenapa kat sekolah cikgu saya ajar 3 markah 3 isi. 3 markah 3 isi. Sebab 1 tu backup. Sebab kalau kamu buat 2, 1 salah, tak dapatlah markah penuh. Cikgu kat sekolah pun cikgu memang cakap dengan pelajar,
3 markah 3 isi. Tapi SPM sebenar sebenarnya nak 2 je. Faham tak? Ya. Memanglah cikgu bagi backup. Memang cikgu budak-budak SPM pun cikgu kata kalau 3 markah bagilah 3 isi. Kalau 4 markah bagilah 4 isi. Kenapa? Sebab satu tu backup. Untuk dapat markah penuh. Sebab biasanya budak bagi jawapan bukannya penuh, bukannya betul. Tak perfect pun. Tak ada jawapan lalut dia jawapan dia. Itu peluang ya. Okey, jelas ya. Okey, nombor 4. Akan baik anda menghadapi kenaikan berat badan. Ada budak yang obes ya. Yang mendadak tu. 100 ke 250 katakan. Berat gila kan. Kat sekolah kamu ada tak budak gemuk? Ada kan? Ada ya. Sekolah cikgu pada budak gemuk. Badan dia gemuk, nak naik tangga pun berat. Sian budak tu. Ya. Masuk kelas pun tercungap-cungap. Akan baik anda menghadapi kenaikan berat badan yang mendadak selepas perintah kawalan penggagas sebagai biasa makan dia tak keluar, tak bersenam, badan pun naik ya. Jadi akan anda cuba berdaik tapi tak berhasil. Daik-daik tak berhasil. Berat badan makin bertambah. Kamu kesian ke kawan kamu kan? Sebagai sahabat FPT, anda berasa untuk membantunya. Jelaskan tindakan. Okey, ni apa jawapan dia? Apa perlu kamu buat? Siapa yang jawab? Kamu berhati, tengok kawan kamu makin gemuk. Apa sepatutnya kamu yang buat pada kawan kamu? Takkan biar je. Tanya apa? Apa buat? Apa dia? Maka menasihatinya, sebagai sahabat FPT, saya akan menasihatinya apa? Saya akan menasihatinya agar melakukan aktiviti apa? Senaman. Aktiviti senaman, aktiviti wiada, aktiviti berjogging kan? Lagi apa lagi? Nasihatkan dia supaya makan makanan yang seimbang. Memberi motivasi kepadanya kan? Betul tak? Memberi motivasi ya, jangan putus asa ya, makanlah makanan yang sihat, yang diet yang betul kan? Lagi apa lagi? Satu lagi, apa lagi? Saya akan apa lagi? Saya akan menceritakan kepadanya tentang kebaikan senaman ya, ataupun menghadiahinya alat senaman. Betul tak? Itu antara isi ya. Jadi bila kamu jawab, jangan lewat. Sebagai sahabat FPT, saya akan menasihatinya apa lagi, menceritakan kebaikan apa berdaik yang betul dan menggalakkannya melakukan aktiviti senaman. Dapat 4 markah. Point. Jangan wayat. Sebagai sahabat FPT, saya akan menasihatinya akan melakukan aktiviti senaman pada minggu, kerana aktiviti. Jangan buat macam ni. Kalau cikgu kamu suruh buat, jangan dengar kata cikgu tu. Itu dia menyesatkan kamu. Faham ke tidak? Faham ya? Faham. Ya, dengar kata pemirsa ketah ni ya. Dan dengar kata cikgu mata pelajaran. Okey, settle lah tu. Okey, inilah soalan nombor 7. Inilah petikan ya, petikan kelas ni, petikan puisi lah. Petikan puisi. Yang tadi petikan umum, ni petikan prosa atau puisi. Sebab apa? Dia guna sama ada sajak atau sama ada puisi tradisional, pantun. Guna bawah tu ada cerpen, nampak cerpen kan. Ini kadang-kadang budak pasal bagi dia susah lah, saya bahasa kat dia betul lah. Saya tak faham langsung lah. Itu sebab budak tak dapat makan penuh kan. Jadi jangan risau. Bila kamu tengok yang soalan nombor 7 ni, yang ni jangan baca dulu, lantaklah kau. Malah apa baca. Nombor 7 baca sikit je. Yang baca banyak. Tengok soalan. Pada soalan apa? Tengok soalan nombor 1, soalan nombor 3, soalan nombor 4. Nombor 2 ni biar kemudian, last kali. Nyatakan kepentingan bahasa kebangsaan. Ni senang soalan ni. Kepentingan, kebaikan kan senang kan? Senang. Dapat jawapan tu tak ada masalah. Nombor 1, berikan maksud. Apa maksud ucap, apa ni? Maksud ucap difahami.
Apa maksud ucap difahami? Apa maksud ucap? Ucap dia apa? Ucap tu sebut kan? Betul tak? Ucap tu maksudnya sebut ataupun lafaz. Difahami maksudnya? Difahami apa? Dimengerti. Faham kan mengerti kan? Ya. Okey. Kalau dalam peperiksaan, kamu yang betul katakan ucap lafaz. Lafaz difahami dapat 1 markah. Jadilah kan ucap tu sebut lafaz dapat 1. Difahami kamu salah, tak kisahlah dapat 1. No problem. Betul tak? Okey. Nombor 2 berdasarkan kat atas tu. Soalan nombor 3, dalam bahan 2. Bahan 2 ni lah. Siapa yang mengungsi ni? Kan? Generasi muda kini semakin lalai dengan pola dunia luar yang beri kesan berakhlak. Okey. Yang penting sekali kamu tengok yang ni. Ini yang penting. Yang atas ni tak penting sangat. Ini yang penting. Sebagai seorang remaja, ni kena soalan. Apakah nilai yang perlu diterapkan dalam diri agar anda ni tukar pada saya lah, tidak terpengaruh dengan dunia luar? Apa dia? Nilai apa? Apakah nilai yang perlu diterapkan? Nilai apa pula ada terap? Nilai apa? Dunia luar kan maksudnya dunia yang apa, pengaruh dari barat, budak pakai baju yang apa ni, berpakaian Jepang lah, hippie lah, yang apa ni, yang apa melalaikan, melekakan. Apa yang perlu ada penilai? Nilai apa? Nilai apa? Nilai jati diri. Apa lagi? Nilai patriotik, kan? Nilai jati diri. Masa tak mudah terpengaruh dengan dunia luar. Contohnya kalau orang luar datang ke tanah kita, datang ke Malaysia, dia dengan berambut pang lah, hapu lah, dengan Indian lah. Jadi bila ada nilai jati diri, kita tidak mudah terpengaruh. Betul tak? Nilai apa lagi? Apa? Nilai rasional. Kan? Rasional tak rasional. Itu adalah nilai. Nilai perlu ada. Jadi bila kamu jawab, 4 markah. Kalau 4 markah ni 3 lah. 3 isi kan? Sebagai seorang remaja, okey. Antara nilai yang perlu diterapkan dalam diri agar saya tidak terpengaruh dari luar ialah apa? Nilai apa? Nilai apa tadi kita sebut? Nilai patriotik, jati diri, dan yang ketiga nilai apa? Nilai rasional. Dapatlah 4 markah, ya. Okey, ada tak nilai lain? Nilai lain yang perlu? Nilai apa lagi? Nilai apa? Nilai kesopanan. Boleh tak? Boleh lah. Nilai kesopanan. Sopan. Kan? Kesopanan, maksudnya dari segi pakaian, pakaian yang sopan. Kadang pelancong tu pakaian yang tak sopan. Yang ikut. Kita nilai ketimuran. Budaya timur. Bukan budaya barat. Kan? Okey. Soalan nombor 4. Anda kerap kali mendengar rakan-rakan anda bersembang. Rakan anda bersembang menggunakan bahasa Gojak. Okey. Bahasa Gojak ni bahasa yang diguna pakai oleh budak-budak lah. Contohnya menggunakan kata-kata yang bahasa singkatan lah. Lu, gua, bahasa SMS, bahasa Gojak. Sehingga menjejaskan pencapaian mata pelajaran bahasa Melayu. Sebagai seorang yang pecinta bahasa, anda berasa sedih dengan keadaan tersebut. Cadangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk mengatasi masalah ini. Apa langkah-langkah dia? Cikgu tanya, mana budak-budak tak nampak ni? Okey, siapa nak jawab? Apa langkah-langkah untuk mengatasi masalah penggunaan bahasa Gojak yang dibuat oleh rakan anda? Apa perlu buat? Langkah apa? Pertama, menasihati. Apa lagi? Menegur. Apa lagi? 3. Mengajak rakan. Apa? Menghadiri. Apa? Menghadiri apa? Menghadiri pertandingan pidato. Pertandingan syarahan bahasa Melayu. Kan? Okey.
ataupun memberikan bahan bacaan bahasa Melayu kepada rakan-rakan anda. Jadi galakkanlah rakan anda membaca buku-buku bahasa Melayu. Bukannya menggunakan bahasa rojak. Sebab guna bahasa rojak dia mencemarkan bahasa Melayu, bahasa nenek moyang kita. Bahasa nenek moyang kita. Itu antara nasihat ya. Menegur, menasihati, membimbing. Menegur boleh, titik, menasihati dan membimbing rakan anda. Menggunakan bahasa yang betul. Boleh. Jadi kat sini cikgu ajar teknik menjawab. Ini malam ni cikgu ajar teknik menjawab. Mengajar teknik menjawab soalan. Jadi kalau boleh kamu catatlah, bacakan sikit bacakan sikit 3M. Menasihati, menegur dan membimbing. Itu boleh jawab. Dan jawapan cikgu ni boleh digunakan pakai untuk soalan-soalan yang betul demikian ya. Okey, ada soalan tak? Tak ada ya. Sambung lagi. Kita cepat lagi. Mana ni? Okey, tengok tak? Ni dah siap kan? Okey, tengok ni pula. Baikkan novel. Baikkan novel ni. Okey. Boleh tak kamu baca senyap-senyap? Cuba cari jawapan, bagi cikgu jawapan. Nyatakah tindakan dilakukan oleh Dahlia apabila mendengar suara neneknya? Okey, siapa nak bagi jawapan, baca cepat-cepat. Apa tindakan dia? Ada tak siapa yang nak bagi jawapan? Embung, doa Dahlia terputus apabila mendengar teriakan itu. Itu suara Nik Kiah, ibu kepada maknya. Apa lagi yang dilakukan ini? Memakai hamun macam kekurangan dunia rumah ini. Embung, kau tak bagi aku naik? Dahlia mengetap pipi. Apa lagi yang dikendaki ini? Detik hatinya. Telekung yang menyelubungi tubuhnya dibuka. Sudah disangkut di paku yang tercacap di dinding. Dia mengganti kain pelikat dengan kain basahan. Setelah mengikat rambut, dia keluar dari bilik. Dari pintu tengah, Nik Kiah termengah mengenai kesiannya untuk ni kan. Apa jawapan dia? Apa tindakan? Jawapan ada kan? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Nampak dia? Pertama sekali kamu tengok yang kata kunci Dahlia. Ni Dahlia. Ini Dahlia. Ada dua kan? Dahlia. Ni ada tak? Tak ada. Ni ada tak? Ni tindakan dia. Dahlia mengetap pipi. Apa lagi? Telekung nyungi tubuhnya dibuka. Apa lagi? Disangkut di paku cacat di dinding. Apa lagi? Mengganti kain pelikat dengan kain basahan. Betul tak? Apa lagi? Saya dekat rambut, dia keluar dari bilik. Ini tindakan. Dapat tak? Dapat kan? Dapat markah kan? Ni dapat markah kan? Ni jawapan ni kan? Jadi kamu boleh jawab, tindakan yang dilakukan oleh Dahlia apabila mendengar suara neneknya, ni menjerit kan? Kan? Dia menjerit ni, kan? Ni tindakan dia. Inilah Dahlia mengetap pipi. Kemudian apa lagi? Telekung dibuka, yang bunyi, telekung yang menyungi tubuhnya dibuka. Apa ya? Lalu disangkut di paku, cacat dinding. Kemudian Dahlia mengganti kain pelikat dengan kain basahan. Setelah mengikat rambut, dia keluar dari bilik. Dapatlah jawab penuh. Gunalah penanda wacana. Selain itu, seterusnya selanjutnya. Boleh lah, tak ada masalah ya. Itu empat markah ya. Boleh jawab tak? Jawab ya. Okey, sekarang soalan nombor 2. Okey. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan 2 peristiwa yang dapat dikaitkan dengan kisah sayap. Yang ni cikgu ada jawapan. Ni cikgu minta ini jawapan dia. Nampak ni? Okey, tolong salin. Salin dah? Salin dah? Dalam novel Kenaan Wirabangsa terdapat peristiwa kasih sayang. Apa kasih sayangnya?
Mak Mila dan Pak Saidi tak ada anak-anak. Ya, tak ada anak-anak Mak Mila. Ya, dan Pak Saidi menyayangi anak-anaknya iaitu Adnan, Ahmad dan Amarullah dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang secukupnya. Anaknya diberikan di agama, ilmu kepalawanan dan pendidikan Inggeris. Ya, buat demikian harapan agar anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang berilmu dan berguna. Boleh tak? Ya, kamu tangkap gambar boleh? Tangkap gambar je ya. Ni PCO ya. Dah ke belum? Dah ke belum? Dah. Ni PCO kedua pula. Dah siap Dah. Dah. Ni kedua pula. Ni dia. Kasih sayang Visi yang kedua ialah kasih sayang dan keluarga Pak Saidi sanggup menghantar anak-anaknya ke sekolah Inggeris di awal pagi walaupun tidak disukai oleh orang kampung tetapi demi masa depan anak-anaknya. Ya. Kedua, pengkhianatan anak bangsa yang musnahkan negara. Adnan telah dituduh sebagai pengkhianat anak bangsa kerana keluarganya pernah menjadi tali baut kepada British. Ya, ini peristiwa kasih sayang lah. Okey, dapat kakak gambar. Yang pertama, kasih sayang Pak Saidi dah. Tunjuk kasih sayang. Apa saya kasih sayang? Pak Saidi sanggup menghantar anaknya dengan basikal lah. Siap pagi kan. Walaupun tidak disukai oleh orang kampung. Tapi demi masa depan anak-anaknya. Itu peristiwa lah. Tunjuk kasih sayang so ayah terhadap anak dia. Boleh Dah. Dah tu. Dah tak kat gambar dah? Dah? Ni yang pertama, cikgu ulang balik. Yang tak dapat ni. Peristiwa kasih sayang apa? Dalam novel Lieutenant Adnan, terdapat peristiwa kasih sayang. Apa peristiwa dia? Kasih sayang Mak Mila dan Pak Saidi terhadap anak-anaknya. Mila dan Pak Saidi menyayangi anak-anaknya iaitu Adnan, Ahmad dan Amarullah dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukupnya. Anaknya diberikan di agama, ilmu kepalawanan dan pendidikan Inggeris. Dengan buat demikian dengan harapan agar anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang berilmu dan berguna. Dapat Dah siap? Dah ke? Itu peristiwa pertama. Ni peristiwa kedua pula. Nampak? Kasih sayang sayang soal ayah lah. Pak Saidi Dah ke? Dah ke belum? Dah? Dah ke? Dah? Dah. Ada Okey. Sekarang cikgu sambung balik untuk soalan apa? Soalan rumusan. Okey, rumusan. Ini soalan rumusan. Okey, untuk belajar rumusan ni, yang pertama sekali, tolong tengok bahan 2. Apa ni? Alamak cikgu masa bahan 2 ni susah lah. Kalau katakan dalam peperiksaan, bahan 2 ni kan, tengok ni gambar depan kepala, lebih baik tengok bahan 1. Mana baca. Cari fokus 1, fokus 2. Okey? Kalau bahan 2 ni, dia adalah bentuk apa? Grafik. Kemudian dalam grafik itu ada isi-isi. Senang. Ni sajak. Ni lagu kan? Okey. Jadi fokus 1 tak tahu. Fokus 2 tak tahu. Jadi lebih baik cikgu cadangkan tengok dalam bahan 1 baca. Ya. Adakah punca, adakah langkah, adakah kesan. Ya. Tengok sini. Penipuan sindiket cyber dilihat semakin membimbangkan. Ni pasal sindiket cyber saban hari semakin kerap. Jadi maksudnya dalam penggan pertama dah ada tema. Tema apa? Ni sindiket cyber. Ni tema dia lah. Saban hari semakin kerap media melaporkan mengenai kes individu yang ditipu oleh penjenayah cyber. Macam scammer kan. Walaupun secara keseluruhannya kes jenayah semakin turun, kes jenayah indeks cyber pula semakin membimbangkan. Hal ini demikian kerana sudah menjadi lumrah dunia akhir zaman apabila masyarakat gemar memaparkan kehidupan pribadi mereka kepada umum menggunakan aplikasi media sosial. Melalui teknologi dan gadget juga macam sekarang ni banyak media sosial dia tunjuk kereta besar-besar, tengok gelam emas besar-besar,
tengok rumah besar-besar kan. Jadi kat situ dia tunjuk kemewahan dia. Yang apa sindiket ni dia target lah orang ni. Ya. Hal ini demikian kerana sudah menjadi lumrah dunia akhir zaman apabila masuk agama memanfaatkan kehidupan video maker kepada umum menggunakan aplikasi media sosial, mengurusi teknologi dan gadget yang sedia ada sehingga menjadi sasaran penjenayah cyber. Kes jenayah cyber membabitkan 4 kesalahan, iaitu apa? Jenayah telekomunikasi, love scam. Love scam ni bahaya, dia tengok handsome lah, cantik lah, I love you, you love me forever. Love pasal rupanya lelaki tu lelaki berhitam. Dia letak muka handsome. Jadi perempuan ni tergoda. Dia bagilah duit macam-macam, mula ribu, ratusan ribu, apalah habis juta katakan. Cinta punya pasal lelaki dengan cinta perempuan, perempuan cinta lelaki. Ni banyak berlaku di Malaysia perempuan lelaki nego ni pandai. Letak gambar handsome dah percaya. E-financial dah tidak atau belian Natalia. Ni juga belian emas macam-macam, belian tulah inilah, pelaburan tulah peluang inilah, kalau tipu beratus-ratus ribu. Oleh itu sudah tiba masanya pihak berkuasa memperhebat literasi keselamatan cyber bagi memerangi jenayah. Jadi kat sini kamu nampak? Kat sini nampak punca kan? Ini langkah kan? Nampak tak? Ini punca-punca Ini langkah, nampak? Cikgu baca pun cikgu dah tahu. Okey? Pihak berkuasa memperhebat literasi keselamatan cyber bagi memerangi jenayah cyber yang membabitkan rakyat negara ini sehingga menelan kerugian ratusan juta ringgit. Siapa kena jual, tergadai, habis barang dia. Mengemis sekarang ni. Strategi keselamatan cyber Malaysia 2021-2024 pula telah. Jadi kalau kamu tengok kat sini, nampak perkataan juga pula itu isi Boleh itu penanda wacana ni isi. Ni pula ni isi. Tu cara nak cari isi. Cara nak isi kamu tengok. Juga pula turut. Tengok penanda wacana. Tu isi. Kemudian tengok dekat sini pula. Penggan yang kedua. Baris pertama setiap penggan. Baris pertama. Sikat isi. Nampak? Itu teknik mencari isi okey. Sikat tamak segelintir mangsa. Ini punca Punca dalam cyber. Sikat tamak segelintir mangsa merapkan keuntungan segera. Isi lah. Kerana wujud sedikit pelaburan menggunakan taktik phishing dengan menghasilkan laman web palsu yang menyerupai laman web perbankan sebenar bagi menunjukkan mangsa menerima wang yang dijanjikan. Ada juga mangsa. Nampak? Ada juga kan? Juga ni ialah bila nampak perkataan juga pula ni juga isi lah. Apa yang isi dia? Mangsa tidak mahu buat laporan. Ni punca lah. Mangsa tidak mahu buat laporan polis kerana malu. Duit dah hilang sampai 100,000, dia tak nak buat laporan. Kenapa? Dia sedara mara. Selain jumlah kerugian dia agak kecil. Bagi dia kecil lah padahal besar. Oleh itu, oleh itu penanda wacana. Ni isi juga. Ni langkah lah. Ni punca ni langkah. Nampak? Apa langkah dia? Pihak berkuasa perlu apa? Perlu menyediakan masyarakat awam supaya melaporkan pada pihak berkuasa. Sekiranya menjadi masa jenayah cyber. Dalam pada itu, ini dalam pada itu penanda wacana kan. Sekiranya dapat panggilan daripada nombor asing dan kemudian mereka menggunakan diri daripada jenis utama seperti seperti mahkamah, balai polis maupun BBM segera memiliki perbualan. Ini langkah dan sikap orang ramai yang mudah kebergantungan. Ini punca. Jadi fokus satu, punca, fokus langkah. Senang kan? Senang. Tak ada masalah senang kan? Senang kesusahan lain macam budak ni. Senang tak? Boleh tak ikut? Boleh jadi kat situ kamu tengok situ, dia punca dengan langkah Okey. Jadi bila kamu jawab peperiksaan, dia punya pengenalannya, petikan ini membincangkan punca-punca jenayah cyber dan langkah-langkah mengatasinya. Dapat 2 markah. Kalau kamu tulis, petikan ini membincangkan langkah-langkah mengatasi jenayah cyber dan punca-punca berlakunya jenayah tersebut. Boleh juga. Tidak ada masalah langsung. Letak langkah dulu, punca kemudian, punca dulu, langkah kemudian. Dua-dua boleh diterima. Kemudian, jangan lupa pula
jangan kamu tak ambil pula isi dalam bahan 2. Dalam bahan 2 mungkin ada punca, ada langkah. Okey, dia duduk sini bahan 2 mana tadi ya. Jadi bahan 1 punca langkah, bahan 2 mungkin punca ada langkah iaitu jenayah cyber ya. Kena bacalah lirik lagu ni. Cyber dan IT apa tu? Okey, cuba kan baca sesenyap. Agak-agak apa dia punya jawapan dia? Punca ke langkah? Dah. Dah ke? Dah ni. Apa? Nampak ni kan? Jenayah cyber kian membara pemimpin dan rakyat bersatu arah. Kempen kesedaran untuk mengubah. Ni kempen. Ni langkah kan? Langkah lah tu. Langkah ada yang langkah kan? Langkah kan? Ada lagi tak? Mana lagi tengok? Ada tak kata tu? Cyber dan IT melengkapi zaman untuk kemudahan dan kemampuan diri laku ya. Namun telah segulukan hingga pendidikan etika diperkenalkan. Ini langkah juga. Pendidikan etika diperkenalkan. Maksudnya pendidikan dapat mengatasi masalah jenayah cyber ya. Langkah kedua, kempen kesedaran. Jadi maksudnya bila kamu jawab soalan, bahagian yang 2 ni jangan tinggalkan langsung. Ada belajar cikgu, boleh tak saya ambil satu isi pada bahan 2? Boleh, tak ada masalah. Ambil satu langkah. Cikgu, saya tahu langkah kempen kesedaran je. Lepas tu lain semua ambil kat atas. Cantik, ini budak yang bijak pandai. Budak yang bijak pandai. Sebab bahan 1 tu dah ada banyak isi. Mungkin ada 7. Kan? Atau 8. Yalah. Kan? Dalam bahan 2 mungkin kamu tak faham. Tak tahu isi-isi. Tiba-tiba nampak kempen kesedaran. Isi langkah. Pendidikan dan etika mungkin tak tahu. Kan? Tak apalah nak buat macam mana kan. Kakak boleh lah cari-cari apa. Alamat cyber, antivirus kerana apa. Ayo bersama kita pengaruhi dan menyiasa. Ni ada Mana? Ni ada. Ni antivirus dipasang. Ni langkah. Ya. Langkah kan? Boleh Tapi kalau kamu faham tak ada masalah. Ni pula. Pada setiap langkah baik lagu ni ada isi. Isi. Ada tidak? Akan diguna untuk mencipta, akan hidup lebih sempurna, akan diguna, ni isi. Akan diguna untuk berwaspada. Ni langkah juga kan? Langkah jadi cubalah. Jadi kat sini langkah-langkah. Langkah-langkah, bahan 2 langkah-langkah. Bahan 1 ada punca, ada langkah ya. Faham ke tak faham budak ni? Faham tak? Faham ya? Putri Nur Balkis faham ke tak faham? Di sini faham tak? Adab, Airul, faham ya? Faham Okey, kesimpulan. Siapa nak buat ayat kesimpulan? Cepat. Pengenalan cikgu dah beritahu tadi, ketika mencapai punca-punca jenayah cyber dan langkah-langkah mengatasinya. Bila kamu jawab isi pertama, antara punca berlaku jenayah cyber, termasuklah isi pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. Antara langkah mengatasi jenayah cyber, termasuklah apa? Isi pertama, isi kedua, isi ketiga, keempat. Cantik. Nak pergi sebenarnya isi tak apa, tak ada masalah. Kesimpulan apa dia? Siapa jawab? Kesimpulan. Siapa nak cuba jawab? Ramai kat sini ni. Lebih 6 orang ni. Siapa jawab ni? Siapa nama? Siapa? Rosni. Rosni, kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Dan kalian ni, Rosni ada tak? Senyap je, ada? Putri Nur Balkis, apa kesimpulannya? Yang cikgu ajar dulu. Kesimpulannya? Mesti ada tema. Apa tema dia? Tema ialah jenayah cyber. Kesimpulan jenayah cyber sambung. Perlu apa? Perlu adaptasi supaya apa? Cuba sambung. Supaya, yang cikgu ajar dulu, supaya masyarakat dapat hidup sejahtera. Tolong nak ingat kata cikgu. Cikgu dah cakap banyak kali dah. Berbuih-buih Ingat, dia punya kesimpulan 2 markah tau. Jadi, ambil tema dia. Kesimpulannya tema apa? Jenayah cyber. Perlulah diatasi. Kalau dia punya temanya alam baca. Kesimpulannya alam baca perlulah
disokong. Perlulah diamalkan. Perlulah dilakukan. Supaya apa? Masyarakat dapat hidup sejahtera. Tapi kalau negatif, mesti diatasi. Ya? Kemalangan jaya perlulah diatasi. Ya? Jenayah takut perlulah diatasi. Jangan tersilap. Ada pelajar kat sekolah, dia ada tersilap. Kesimpulannya, jenayah takut perlulah diamalkan. Aduh, budak ni agaknya masih pening kepala. Atasi ke amalkan. Dia pening kepala positif negatif. Dia negatif pening kan. Dia sepatutnya kalau katakan negatif, dia atasi. Kalau positif, diamalkan. Positif, ayat positif. Negatif, ayat negatif. Okay, faham ke tak faham ni? Lain macam dia. Faham ya? Okey faham, bagus ya. Okey, faham tu baguslah risau kalau tak faham. Okey, mana tadi? Tinggal pula. Okey ni kan. Ni jawapan dia. Dapat ya? Dapat. Okey, yang ni pula kita dah masuk ni. Ini kata majmuk sebelum cikgu nak tutup majlis. Cikgu nak ulang balik penggunaan bahagian morfologi. Bahagian morfologi sangat penting Cikgu ulang banyak kali cikgu ulang. So kamu ingat balik. Ada pelajar dia tak ingat. Juga kat sekolah cikgu guna laptop. Bila cikgu guna laptop, budak nampak. Kalau cikgu tulis, budak tak nampak. Ada cara senang. Ni bahagian soalan 1, morfologi. Ya. Apakah aspek terkandung dalam morfologi? Pertama ialah bentuk kata. Okey, bentuk kata rujuk pada bentuk kata tunggal. Itu kata tunggal lah. Hasil pembentukan kata terdiri daripada kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan kata majmuk. Okey Jadi kat bawah ni ada tulis bentuk kata. Ni kata tunggal. Kata dasar, kata terbitan, kata ganda, kata majmuk. Dia akan ditanya pada bahagian morfologi. Okey. Kedua, golongan kata nama, kata kerja, kata je. Ini jadi tujuan soalan kan, kata adjektif, kata tugas. Ni pembentukan kata, imbuhan, pergandaan, pemajmukan. Okey, sekarang kita masuk pada kata tunggal. Kata tunggal maksudnya tak ada imbuhan. Buah, tidur, lebar, batu, sayang. Ini kata tunggal. Sak. Kata tunggal lah. Okey. Kalau kata majmuk, 2 kata-kata. Anak buah, tidur mati, buah hati. Okey. Lebar mulut, batu api, walaupun sebelah bahasa pun kata majmuk. Kasih sayang. Ada 2 kata-kata. Okey. Kalau kata terbitan, maksudnya ada imbuhan. Ada imbuhan ataupun ada apitan dekat sini. Macam tu imbuhan awalan berbuah, tidur tertidur kan. Lebar ada apitan, pelebaran. Itu kata terbitan tau. Jadi kata terbitan sama ada pada awalan ataupun ada apitan. Itu ialah kata terbitan. Macam ada ni, batu membatui, dengan i. Sayang ke dengan an, kesayangan. Jadi maksudnya kalau katakan bila soalan dikeluarkan, dia macam-macam soalan. Dia kata nyatakan kata terbitan lah. Jadi kamu tahu kata terbitan bukan saja yang ada perkataan meng, tapi ada juga imbuhan pada awal. Pada awal kata ataupun pada akhir kata. Itu kata terbitan Kalau kata majmuk dia ada 2 kata-kata. Kalau kata ganda, maksud dia digandakan. Daripada kata tunggal, digandakan. Contoh buah, buah-buahan. Tidur, ke tidur-tiduran. Lebar, lebar-lebar. Batu, batu-batan. Sayang, tersayang-sayang. Itu kata ganda. Okey Ini bentuk kata lah. Bentuk kata ada 4. Kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda. Kemudian tengok pula kata dasar. Kata dasar daripada kata tunggal, daripada yang asal jadi kata dasar. Contohnya melakukan, laku. Kenapa lagi? Mencuri, curi. Okey.
Menendang, kata dasar dia tendang. Nampak? Tendang, dia menendang. Masak, memasak. Okey? Jadi kata dasar yang tanpa imbuhan. Okey, tengok kat sini. Mempelajari sejarah dapat mengelakkan diri kita daripada mengulangi sesuatu kesilapan. Nampak ni? Ajar, elak, ulang, silap. Ni kata dasar tau. Laku, ulang lagi. Kan? Tahan, mempertahankan. Bangun, membangunkan. Jadi, menjadi. Angkat, bentuk, peribadi. Inilah kata dasar. Jadi bila jadi ditambah imbuhan, habitan dan sebagainya, dia menjadi dah. Mempelajari, mengelakkan, mengulangi kesilapan, dilakukan, diulangi. Macam-macam lagi. Ini kata dasar. Okey, kemudian daripada situ kamu kena bina ayat sendiri. Maksudnya bina kata dasar, kemudian bina ayat sendiri. Contohnya elak. Bina ayat perkataan elak. Okey. Maksudnya elak tu kamu bina ayat. Macam nak bina ayat dengan kata elak? Siapa nak bina ayat kata elak? Siapa saya nak uji? Saya nak uji. Cikgu nak uji budak lah. Mana budak ni? Cuba bina ayat dengan kata elak. Senang saja. Cikgu nak ajar elak kan? Okey. Kata-kata nama diri yang pertama. Kata-kata nama diri yang kedua. Okey. Kata-kata nama diri yang pertama. Saya, aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Tak boleh ada di dengan oleh. Cuba kamu bina ayat dengan kata elak. Contoh apa? Saya, aku elak. Saya elak. Bina ayat. Contohnya. Elak. Siapa elak? Jangan letak imbuhan. Siapa cepat? Siapa nak cuba ni? Tak boleh cikgu bagi jawapan. Cuba bina ayat kata elak. Dengan kata penggunaan kata-kata nama diri pertama. Apa dia? Saya, aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Apa dia? Kemalangan kereta itu. Kemalangan kereta itu. Sambung. Kemalangan kereta. Kemalangan kereta itu telah berjaya saya elak. Setelah apa? Setelah dibantu oleh rakan. Nampak? Telah berjaya saya elak. Macam rakan ni tolong dia lah. Tolak dia ke tepi. Nampak? Kemalangan kereta itu telah berjaya saya elak apabila dibantu oleh rakan. Elaklah. Okey. Kamu tak boleh tulis. Kemalangan kereta itu telah dielakkan oleh saya. Tak boleh. Tapi kalau guna kata-kata nama di yang ketiga, dia mesti ada di dengan oleh. Dielak. Dielak. Elak tak dielak. Dielak oleh siapa? Dielak oleh ahli. Nampak? Sedangkan dalam soalan dia kata, dengan kata elak, jangan letak imbuhan. Faham tak? Faham tak faham? Okey, tengok yang kedua pula. Ni kedua pula Yang kedua, mana tadi hilang pula. Mana ni silap. Okey, yang kedua Okey, cuba guna ambil. Mana ambil. Okey, bina ayat dengan menggunakan kata ambil. Jangan letak imbuhan. Adam Mukis. Adam. Adam. Boleh tak bina ayat dengan menggunakan kata ambil tanpa imbuhan? Guna kata-kata nama di yang kedua. Apa dia? Awak, engkau, kamu, anda, kalian. Awak ambil, kamu ambil, engkau ambil, apa boleh? Kalian ambil, bina ayat. Awak ambil. Depan apa? Buku itu telah awak ambil.
buku kerja saya itu telah awak ambil pagi tadi. Boleh tak? Boleh. Ingat, awak ambil. Buku latihan itu telah awak ambil. Buku latihan itu telah kamu ambil. Buku kerja itu telah kalian ambil. Pada petang semalam. Pada pagi tadi. Nampak? Faham tak faham ni? Boleh tak? Ambil kan? Okey, lagi satu pula. Cikgu ajar teknik jawab Tengok mana lah budak ni. Mana orang tidak. Okey, ni pula. Contoh yang ketiga. Angkat. Angkat. Siapa nak cuba jawab? Angkat. Gelas sekali cepat angkat. Kata nama dia pertama. Aku angkat. Saya angkat. Aku beta parti amba kami kita. Kami angkat. Kita angkat. Awak angkat. Kamu angkat. Macam bina ayat tak? Apa barang tu dia angkat? Angkat apa? Angkat. Saya telah mengangkat, contoh kalau kata ayat aktif saya telah mengangkat meja yang berat itu. Ayat aktif. Okey, sekarang cuba kamu jadikannya sebagai ayat tanpa imbuhan. Saya telah mengangkat meja yang berat itu. Meja yang berat itu telah saya angkat. Meja yang berat itu telah saya angkat. Telah saya angkat. Ayat pasif Ayat pasif Tadi ayat aktif ayat pasif Saya telah mengangkat meja yang berat itu. Itu ayat aktif. Ayat pasif, meja yang berat itu telah saya angkat. Pandai. Boleh tak? Allah. Boleh boleh tak apa at least kamu faham sikit-sikit lah bina ayat. Jadi kamu jadikan ni sebagai ayat pasif Jadi maksudnya kalau kamu nak jawab soalan bahagian ni, mana tadi jawab soalan bahagian ni, kamu jadikan sebagai ayat pasif, dapatlah jawapan jadi itu saja untuk malam ni. Kita sambung lagi pada minggu hadapan Okey, sekian, terima kasih, selamat malam. Sama-sama. 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 Ada soalan? Saya nak tanya. Kalau buat ayat, guna ayat tanya boleh? Ayat tanya? Ayat tanya soalan apa? Itu telah buat saya ayat itu. Mengapa contoh je? Kerana suruh bina ayat yang diberikan tapi kita buat ayat tanya. Ayat tanya boleh, tak ada masalah. Tapi hati-hati bila ayat tanya. Bila kamu bina ayat tanya, tengok soalan tu Tengok soalan tu, ayat aktif ke ayat pasif. Contohnya kalau katakan dia kata bina ayat dia cerita morfologi kan. Dia kata bina ayat contohnya dengan perkataan perkataan sokong. Dia tanya kan, mengapakah kamu sokong? Mengapakah kamu sokong pasukan bola sepak itu? Mengapakah kamu sokong pasukan bola sepak itu? Tanda soal. Boleh tak? Boleh. Itu ialah ayat tanya. Nampak? Kamu apa? Kamu ialah kata nama dia kedua. Kamu sokong. Saya sokong. Awak sokong. Faham tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada Tak ada, okey. Sambung lagi minggu depan Terima kasih. Cikgu. Sama.